لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. والسلام على رسول الأمين وآله وصحبه ومن نصره واتبع والاه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه ومغفرة ورضوانه وحسن الخاتمة عند الموت ورفع الدرجات في الجنة مرافقة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وابتغاء الشفاعة يوم القيامة على هذه النية وكلنا صالح شامل خيرة الدنيا والآخرة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi peluang oleh Allah taala untuk teruskan ibadah kita, tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah. Dan syukur pada Allah Ta'ala kerana dengan hidayah dan taufik dari Allah dapat kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan kita sama-sama mendengar sedikit peringatan-peringatan daripada hadis dan rujukan daripada kalam para ulama. Mudah-mudahan ia akan menambah ilmu untuk kita dan menjadi panduan dalam kehidupan kita sehinggalah kita mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita didahulukan dengan husnul khatimah sebelum mendapat keredaannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin rahimakumullah, kita akan membicarakan berkaitan dengan bulan yang dinamakan sebagai bulan Sya'ban. Dalam Islam ada hari-hari yang lebih hebat fadilatnya melebihi hari-hari yang lain. Umpamanya hari Arafah, umpamanya hari-hari yang ada fadilat seperti hari Isnin dan sebagainya. Ada yang tempat-tempat yang lebih mulia daripada tempat yang lain. Tidak lain tidak bukan kita berada sekarang adalah khairu biqa'il ardi, sebaik-baik tempat di muka bumi. Tak sama, iaitu dalam masjid dengan di rumah kita. Jadi ada tempat yang lebih hebat, walaupun masjid semua tapi ada lebih hebat, tapi seperti Mekah, Tanah Haram dan juga Baitul Maqdis dan seumpamanya. Ada yang begitulah ringkas kita sebutnya, iaitu tentang bulan. Setiap bulan itu ada kelebihan-kelebihan masing-masing. Sebahagian para ulama mengatakan 12 bulan itu yang termulia adalah Ramadan. Ada juga hadis yang menandakan yang termulia itu bulan-bulan haram, 4 bulan. Bukanlah yang 4 bulan ni lebih hebat daripada Ramadan, tidak, tetapi Ramadan ada kelebihan dan keistimewaannya. 4 bulan haram daripada Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab yang telah kita lalui ada keistimewaannya yang tidak ada pada bulan lain. Begitu bulan Sya'ban pun ada keistimewaan-keistimewaannya yang tersendiri. Sebenarnya bulan Sya'ban kenapa dinamakan Sya'ban? Kan? Sya'ban adalah perkataan sya'ab, iaitu berpuak-puak, berkabilah-kabilah, berpuak-puak.
Kenapa dinamakan demikian? Kerana budaya orang Arab. Nama ni bukan Nabi Muhammad yang bagi, tapi daripada dulu lagi, sebelum tu lagi telah dinamakan. Mereka tahu kehormatan bulan Rajab, dinamakan bulan haram, dan seolah mereka juga menjaga, iaitu orang Arab yang sebelum Islam pun dia jaga kehormatan bulan Rajab dan 4 bulan haram yang lain. 3 bulan yang lain termasuk Rajab jadi 4. Jadi bulan Rajab mereka gantung, dikatakan mereka gantung pedang, gantung baju besi, panah dan sebagainya. Maksudnya takkan lakukan perperangan di bulan haram. Maka hormat, jaga walaupun belum datang Islam. Kerana apa? Kerana benda tersebut adalah daripada Nabi Ibrahim. Budaya tersebut menjaga kehormatan bulan haram. Setelah bulan Rajab tamat, datang bulan Sya'ban, mereka berbuat pasukan-pasukan kabilah ni, bina tentera, latihan tentera untuk serang. Sebab dah cuti sebulan. Tu. Sebab tu dinamakan Sya'ban. Kabilah-kabilah ni lantik tentera-tentera dia, buat latihan kumpulan pasukan-pasukan untuk serang kabilah sana, nak perang balik. Dah melepasi bulan haram. Itu di antara cerita yang disebut sebagai nama Sya'ban. Dan dalam Islam, datang Islam, apa keistimewaan yang ada dalam Sya'ban? Antaranya riwayat Imam An-Nasa'i, dalam Sunan Nasa'i, daripada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, hibbin Nabi, ibnu hibbin Nabi, qultu, dia berkata, aku tanya, ya Rasulullah, lam araka tasum syahran minasyuhur ma tasum min Sya'ban. Kami tengok engkau ni memberi penekanan tumpuan kepada puasa di bulan Sya'ban, banyak hari yang kau puasa, tak seperti bulan-bulan lain. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa bulan Sya'ban ni engkau melebihkan puasa daripada bulan-bulan yang lain daripada Sya'ban? Malah dalam riwayat Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan hampir seluruh bulan, sepanjang sebulan Sya'ban tu Nabi berpuasa, kecuali mungkin sikit, illa qalilan, sikit mungkin sehari 2 hari tak puasa. Dan bila ditanya demikian, maka Nabi kata, dzalika syahrun yughfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan tu bulan sering dilekakan oleh kebanyakan manusia, di tengah-tengah di antara Rajab dengan Sya'ban. Rajab daripada budaya Arab yang kita cerita tadi pun, gantung pedang, maksudnya buat kebaikan, tak perang, tak serang, tak bunuh orang. Dan mereka banyak buat kebajikan dalam cara Arab jahiliah lah sebelum Islam. Mereka buat kebajikan. Dalam Ramadan pun banyak buat kebajikan. Yang tengah-tengah ni, Sya'ban ni, mereka banyak buat kerosakan, perang, bunuh, serang dan sebagainya. Maka Nabi kata, bulan ni orang lupa. Maka aku nak hidupkan supaya orang kenang balik, tahu, ambil tahu tentang bulan Sya'ban, sehingga mereka memberi penekanan tentang ibadah dan kemuliaan yang ada dalam Sya'ban. Jadi pembawaan Nabi SAW supaya Sya'ban ni juga dimakmurkan dengan ibadah. Antara ibadah yang paling diutamakan oleh Nabi, kita sebut tadi seperti soalan Usamah bin Zaid, iaitu tentang puasa. Kenapa puasa? Bila sebut ibadah, yang lain buat ibadah, Quran, solat sunat dan zikir, ya betul. Tapi ibadah yang terpanjang yang mampu kita buat, Quran kita tak mampu nak baca daripada pukul 6 pagi tadi sampai pukul 7.30, 12 jam lebih, 13 jam. Mampu kita nak baca Quran 13 jam? Sorry, tak mampu. Nak zikir 12 jam, 13 jam, berat. Nak iktikaf tak, kita akan rasa jemu, mungkin kita akan keluar. Dan banyak lagi ibadah tak mampu kita nak buat sepanjang demikian, kecuali puasa. Puasa sepanjang belasan jam tersebut yang kita tak buat, kita tak makan kerana niat puasa, maka di setiap detiknya dicatat sebagai ibadah sepanjang belasan jam yang kita tak makan kerana puasa tadi. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan kenapa pula selain daripada
puasa tu adalah ibadah yang terpanjang. Dan dengan sebab puasa yang panjang, Allah ampun dosa. Dan Allah angkat darajat. Dan Allah sayang kepada orang yang sayang kepada ibadah puasa. Selain daripada itu, Nabi kata bulan Sya'ban ini bulan yang Allah angkatkan amalan-amalan orang muslim, orang mukmin. Kan? Fa ahabbu an yarfa' amali wa ana sha'im. Aku suka sangat kalau ketika aku diangkat amalan laporan amalan aku diangkat dengan penuh catatan puasa. Nabi kata. Kita dengar hadis yang pertama tentang amalan kita terangkat adalah hadis berkaitan dengan sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Ada hadis Nabi sebut, siapa yang sembahyang sunat sebelum solat fardu zuhur 4 rakaat, Allah angkat amalannya dan buka pintu langit. Ya, itu angkat amalan dalam bentuk harian. Amalan dalam bentuk harian, report harian. Kita pun orang yang bekerja tahulah ada report hariannya, ada bulanannya, ada tahunannya. Dan report kepada Allah Ta'ala, amalan kita naik kepada Allah dalam bentuk mingguan, hari Khamis dan hari Isnin, sampai amalan kita pada Allah Ta'ala. Begitu yang tahunan disebut oleh Nabi ini adalah dalam bentuk bulan Sya'ban. Sebulan Sya'ban, setahun sampai Sya'ban diangkat amalan kita. Itu hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Dan orang yang menekankan zaman kita ni bukan senang nak boleh buat satu-satu amalan. Yang berat. Kan? Seperti kita puasa ni, kadang-kadang Allah, Masya Allah, cabaran. Time kita puasa lah, orang nak buat kenduri lah. Kan? Time kita puasa lah, orang nak sponsor makan lah pasukannya. Jadi cabaran. Sehingga Nabi dalam sebuah hadis Nabi kata, aku sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Maka para sahabat kata, ya Rasulullah, awalasna ikhwanak, bukankah kami ni yang duduk depan engkau ni adalah saudara engkau ya Rasulullah? Rindu ni benda jauh tak nampak. Kan? Ni depan ni tak masih merindui ke? Nabi kata, kamu adalah sahabat aku. Tetapi saudara aku adalah orang yang beriman dengan aku tapi tak pernah jumpa aku, tak pernah lihat, tak pernah hidup sekali pun. Sehingga Nabi kata, inna min waraikum ayyam sabri lil amil. Nanti mereka ni, saudaraku tu, mereka akan menghadapi hari-hari yang perlu pada kesabaran yang tinggi untuk buat satu-satu amalan. Nak buat satu amalan tu perlu cabaran. Sehingga Nabi kata, cabaran kalau dia berjaya, orang akhir zaman yang Nabi sifatkan kita-kita ni sebagai saudaranya, iaitu amalan mereka seolah-olah 50 kali gandaan pahalanya daripada amalan kamu. Kamu, para sahabat tanya, ya Rasulullah, adakah 50 kali ganda tu daripada mereka juga? Seorang buat ganda macam 50 di kalangan mereka, ataupun ganda 50 tu macam kami punya ganda 50. Kan? Kami maksudnya sahabat. Bahkan Nabi kata, bal minkum, bahkan 50 kali ganda tu daripada amalan kamu, para sahabat Nabi. Nanti kita, li'annakum tajiduna 'alal khair a'wanan. Kenapa? Kerana kamu ni boleh buat amal saleh, bersemangat kerana aku ada. Kita kalau ada Nabi, Masya Allah, rasanya tak nak keluar daripada masjid, biar berhari pun. Kalau Nabi ada berhari, kita berhari dalam masjid. Kan? Tengah malam, mungkin Nabi datang pukul 1 pagi untuk ibadah, kita sanggup datang sebelum tu lagi. Kan? Mungkin Sya'ban kalau Nabi puasa depan kita, kita pun puasa sama banyak dengan apa yang Nabi puasa. Kalau ada Nabi. Jadi Nabi kata, kamu ni bersemangat buat amal ibadah kerana ada pembantu aku ni. Aku duduk depan kamu, semangatlah kamu buat. Macam kita dengan anak-anak kecil,
Kan bila kita duduk sekali suruh baca Quran, dia pun boleh baca. Bila kita tak ada, atas-atas je tak baca dan sebagainya. Semangat dia lain. Wahum la yajiduna alaihim a'wanan. Tapi mereka kita ni akhir zaman ni, mereka tak ada pembantu seperti zaman kamu ni. Hanya sekadar baca buku Nabi buat, kita bersemangat nak buat. Jadi semangat kita tak sekuat semangat para sahabat Nabi SAW. Sebab itu kalau dalam keadaan mereka lemah semangat, tak ada kekuatan pun, tapi kalau berjaya buat juga, kalau sanggup buat juga, sudah pasti dia lebih besar. Sehingga Nabi gambarkan 50 kali ganda. Kan? Riwayat Abi Sa'labah hadis ini. Bukan berarti kita dapat pahala kita lebih banyak daripada, kita lebih hebat daripada sahabat. Tidak. Sahabat tetap termulia. Sebab mereka sahabat Nabi. Mereka bertemu Nabi. Mereka bersalaman dengan Nabi. Tengok wajah Nabi. Mereka tetap lebih tinggi darajatnya. Darajat dengan banyak pahala berbeza. Ada orang mungkin pahalanya sedikit tapi darajatnya tinggi. Ada yang pahalanya besar tapi darajatnya rendah. Seperti bila Nabi ditanya tentang di kalangan kami ini ya Rasulullah, yang solat-solat bersama-sama ni, siapa yang pahalanya lebih banyak? Nabi sebut orang yang paling banyak berzikir. Nabi tak kata engkau Abu Bakar yang paling banyak pahala, Umar paling banyak pahala. Bab pahala lain, bab darajat lain. Darajat di sisi Rasulullah yang paling tinggi adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ini sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Tapi di sudut pahala, Nabi kata siapa yang banyak berzikir, sembahyangnya pahalanya berganda lagi besar. Kerana dia banyak berzikir pada Allah, sembahyangnya ganda lebih besar, lebih besar, lebih besar. Kerana dia banyak zikir, ditanya lagi puasa pula ya Rasulullah. Siapa yang banyak berzikir, puasanya lebih besar gandaan pahala. Jihad ya Rasulullah, siapa yang banyak berzikir, jihadnya lebih besar gandaan pahala. Begitulah dalam hal sedekah dan sebagainya. Jadi untuk dapat banyak pahala, zaman Nabi pun mampu untuk dapat banyak pahala, zaman kita pun mampu untuk dapat banyak pahala. Tapi tentang darajat, orang yang dekat dengan Rasulullah, dekat dengan Allah, sudah pasti semua para sahabat, kita tak boleh nak tanding, kita tak boleh nak lawan. Tapi tentang gandaan pahala, kita ada lorong-lorong, saluran-saluran yang mampu untuk kita dapat lebih besar. Dan siapa yang puasa bulan Sya'ban, disebut satu ketika Nabi SAW ditanya, ayy siyam afdalun ba'da Ramadan, manakah puasa yang lebih afdal setelah Ramadan? Nabi sebut Sya'ban ta'ziman li Ramadan. Kenapa? Kerana orang yang banyak puasa di bulan Sya'ban, seolah-olah dia membuat persediaan, mengagungkan Ramadan. Nak mula Ramadan, buat awal-awal lagi. Seperti contoh, kalau ahli sukan, dia nak menang dalam tandingan tu, dia mesti ada latihan sebelum. Latihan-latihan tersebut, kan, kita ingat dia bertanding menang baru dapat hadiah. Tak, masa latihan pun dah dibayar gajinya apa sebagainya. Kerana dia sungguh-sungguh buat persiapan untuk dapat kejayaan dalam pertandingan. Begitulah umpamanya kita nak masuk, nak memuliakan Ramadan, sebelum tu lagi kita dah buat persiapan. Malah sebagian para ulama mengatakan Sya'ban seolah-olah kalau dalam hal sembahyang fardu ni, ada sunat qabliyah, ada sunat ba'diyahnya, kan? Jadi Sya'ban ni macam sunat qabliyah kalau dalam nak banding dengan sembahyang lah, kan? Sebenarnya sunat qabliyah ni satu benda yang penting, tuan-tuan, dan ba'diyah. Antara sembahyang sunat yang paling penting adalah sunat qabliyah ba'diyah yang mengiringi sembahyang fardu. Saya pernah cerita pengalaman yang kurang, ialah pengalaman diri sendiri. Kita tak cerita hal orang, diri sendiri. Pernah pergi satu surau di Bangi. Cerita qabliyah ni. Pagi kita dah lewat ni, speed lah sikit kereta kan, laju sikit, bawa laju semua, sampai parking. Ingat dia orang dah mula sembahyang, rupanya dia orang tak ada imam, imam dia tak datang. Jadi duduk menunggu, duduk tengok kiri kanan sampai ada imam. Saya pun masuk. Ustaz imam dah kebetulan sampai, dia pun qomat. Kita tak sempat nak buat qabliyah, terus jadi imam. Jadi imam celaru, kan? Pasal tak ada penapisnya. Qabliyah ni seolah penapis.
Kita punya tadi kalang kabut bawa kereta tadi, kan? Jadi kalau kita semayang dulu, dia penapis supaya hati kita jadi tenang, cool balik. Macam kita lah nak masuk gelabah, tarik nafas, bagi tenang dulu, kan? Macam tu. Dia menapis daripada kekacauan yang sebelumnya. Jadi tak ada penapis, terus masuk dalam fardu celahu. Semayang maghrib 2 rakaat dah bagi salam. Kan? Orang, ustaz baru 2 rakaat. Lah, baru 2 rakaat. Jadi celahu. Banyak kali pengalaman saya macam tu. Kalau tak buat qabliyah, yang fardunya akan jadi kadang-kadang confuse, ni rakaat ketiga ke, dah keempat ke, kan? Macam tu. Jadi begitulah hikmahnya. Kata para ulama, Sya'ban pun demikian. Sekadar latihan untuk biasakan kita dengan puasa. Kenapa? Kerana kita mengagungkan Ramadan. Siapa yang mengagungkan Ramadan, Allah sayang kepadanya. Walaupun hadis ni sebagian ulama mengatakan sebaik-baik puasa selain daripada Ramadan, ada hadis lain yang Nabi sebut, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrillahil Muharram. Sebaik-baik puasa selain daripada Ramadan adalah bulan Muharram. Ai mana satu betul? Sya'ban bukan bulan yang diharamkan. Kan? Jadi Nabi ni biasanya bagi tips kena pada sesuai pada keadaan tempat. Di bulan Muharram Nabi kata sebaik-baik puasa selain Ramadan bulan Muharram. Ni dah Sya'ban, Nabi kata sebaik-baiknya Sya'ban. Kan? Sebagian ulama mengatakan demikian. Sebab itu menjadi khilaf di kalangan ahli para imam mazhab. Antara Imam Syafi'i mengatakan sebaik-baik puasa selain Ramadan adalah bulan Muharram. Tetapi Imam Hanbali dan juga antara imam yang lain mengatakan bahawa sebaik-baiknya adalah bulan Sya'ban. Ada hadis ni yang tadi mengambil hadis yang lain. Okey. Para hadirin rahimakumullah, terkadang dan juga orang yang banyak ibadah di bulan Sya'ban, tanda imannya semakin meningkat kerana dia buat persiapan nak masuk Ramadan, nak dapat fadilat sedemikian. Iman semakin meningkat. Satu ketika seorang lelaki datang pada Nabi, tanya, "Ya Rasulullah, apa itu iman? Iman tu apa?" Maka Rasulullah tak bagi tahu lah iman tu rukunnya demikian, sebab orang ni dah tahu rukun. Orang yang tanya dia tahulah rukun iman. Jadi Nabi jawab, tanda orang tu beriman, kau boleh tengok, kau boleh kesan tanda. Macam kita tanda dia ni demam tak demam, kita scan kat sini, dah 37, 40 demam lah tu. Kan? Ada tandanya. Nak tahu tanda dia ada iman ataupun tak ada iman. Nabi kata, idza sarratka hasanatuka. Kalaulah kau buat baik sehingga kau rasa seronok bila dah buat benda amal ibadah tadi. Datang sembahyang subuh, oh seronok. Orang lain seronok dengan tidur. Kita sanggup lawan tidur, datang untuk sembahyang berjemaah. Gembira, tenang, seronok dapat sembahyang berjemaah. Berebut orang nak masuk masjid. Kalau Jumaat tu Masya Allah kita dibenarkan 450. Sampai saya kadang-kadang masjid yang paling dekat dengan rumah saya pun saya tak sempat. Kan? Pasal apa? Kita kena ambil anak sekolah pukul 12, 12.30 baru dapat. Memang tak boleh masuk lah. Senang pergi KL lah, senang. Kan? Masjid KL terbuka luas. Kadang-kadang macam tu. Kenapa orang ni berebut seronok? Kerana gembira itu tanda ada iman kat dia. Dia gembira dengan amal saleh. Begitu orang yang gembira dengan puasa latihan, puasa-puasa sunat, ibadah-ibadah yang Allah tak wajib pun. Allah tak wajib pun. Tapi dia nak buat, dia seronok nak buat. Tanda ada iman pada dia. Wasa'atka sayyi'atuka, dan kau rasa sedih, rasa bersalah kalau buat benda salah. Rasa malunya, silapnya, menyesalnya terlibat dengan benda silap, benda dosa. Kau rasa macam tu. Itu tanda ada iman. Tapi kalau terbalik, buat maksiat, gembira. Oh, aku boleh buat ni, aku boleh buat tu. Kan? Macam kita tengok kalau dalam media sosial, kadang-kadang orang ambil gambar, bangga dengan dedah auratnya, seronok, happy dengan maksiatnya. Itu terbalik lah tu. Tadi tanda ada iman. Bila terbalik, dia suka dengan maksiat, tak pernah bangga dengan ibadah, berarti iman dia tak ke mana. Wal'iyadzubillah. Dan bila ditanya pula, ya Rasulullah, apa itu dosa? Maka Nabi kata, idza haka fi nafsik, bila engkau rasa ragu-ragu. Ni hati orang beriman, hati orang semayang, orang masjid, yang jaga semayang, yang jaga Quran, yang jaga ibadah. Bila nak buat satu, contoh ada duit jatuh ni, banyak ni duit masjid ni jatuh ni, nak syaitan duk bisik, ambil je lah, kau nampak pun.
Tapi hati tak berani. Tak berani juga nak buat. Walaupun orang tak nampak, tak ada kamera dan sebagainya, tak berani. Hati tu ragu-ragu. Biasanya Nabi kata istafti qalbak. Kau boleh minta fatwa dengan hati kau. Biasa hati kita kan cakap dulu, jangan. Syaitan nak bisik, ambil je lah. Jangan. Nanti kan kena kah? Walaupun kita fikir hal dunia, takut kena tangkap, takut polis, takut report dan sebagainya, tapi dah ada sikit bunga-bunga iman tu. Kerana kita tak sanggup nak buat benda yang tak baik dan hati kita dah bercakap. Nabi kata kalaulah hati kau dah bercakap, kata jangan, tinggallah. Kalau kau ragu-ragu, baik berhenti dulu, jangan buat. Oleh ala kulli halnya, dalam bulan Sya'ban ada beberapa peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa besar di bulan Sya'ban. Kita akan cerita beberapa peristiwa penting yang ramai kita tak tahu. Yang pertama, dan antaranya di dalam bulan Sya'ban ada kelebihan lain, iaitu malam nisfu Sya'ban. Walaupun sebahagian orang-orang yang menentang, dia kata tak ada apa kelebihan pun malam nisfu Sya'ban. Sedangkan ada hadis-hadis Nabi SAW dalam riwayat-riwayat, antaranya riwayat Ibn Hibban menyatakan tentang kemuliaan di dalam bulan Sya'ban itu sendiri, nisfu Sya'ban itu sendiri. Antaranya saya tengok beberapa hadis dalam Sunan Ibnu Majah menyebut tentang kemuliaan malam nisfu Sya'ban. Idza kana lailatul nisfu Sya'ban, bila malam nisfu Sya'ban, faqumu lailaha. Kamu kena hidupkan malam. Maksudnya qiyam lail. Qiyamul lail kita sebut. Tapi kita ni faham qiyamul lail ni bangun tengah malam sembahyang tahajud. Tak. Bukan itu sahaja qiyamul lail, iaitu salah satu sebahagian daripada qiyamul lail. Tapi qiyamul lail ni maksud orang yang menghidupkan malam dengan ibadah. Bermula malam dari bila? Bukan tengah malam malamnya. Bila mula malam? Daripada azan maghrib sampai azan subuh, itu malam. Jadi kalau kita hidupkan malam, walaupun sebelum kita tidur, contoh maghrib, antara maghrib isyak, lepas isyak adalah sikit, kata Imam Hasan al-Basri, dia sudah melakukan sebahagian daripada qiyamul lail. Tapi kalau orang yang tu pembuat sebelum tidur, lepas tidur dia tidur sekejap, bangun lagi buat, lagi full lah, lagi hebat lah qiyamul lail dia. Jadi terkadang kita punya tanggapan qiyamul lail ni, saya belum qiyamul lail, walaupun dia dah baca Yasin ke, baca Quran antara maghrib isyak. Isyak tadi buat sunat, baca zikir tu zikir ni, tidur. Saya nak tak qiyamul lail lagi ni. Tak, sebenarnya dia dah ada qiyamul lail sebahagiannya. Tapi kalau dia nak sambung sampai tengah malam, lagi baguslah qiyamul lailnya. Jadi qiyamul lail maksud menghidupkan malam dengan amal ibadah. Nabi kata, bila malam nisfu Sya'ban, adalah kamu hidupkan malamnya dengan ibadah. Habis itu kita buat maghrib isyak sajalah sebelum tidur. Lepas itu tak payah. Tak. Yang tu pun adalah anjuran hadis lain yang supaya wasallu bil laili wan nasu niyam. Hendaklah kamu bangun di tengah malam, sembahyang tengah malam dalam keadaan orang lain, orang-orang yang tak minat solat ni, tak minat ibadah ni, mereka sedang tidur. Kamu bangun. Ada anjuran lain. Tapi nak sebutnya bahawa hidupkan malam tersebut. Orang yang hidupkan sebahagian awal, jadi dia dapat sikit lah. Orang yang hidupkan awal pun buat, tengah malam pun buat, sampai ke subuh, full lah dia dapat ganjarannya. Wasumu naharaha, dan siangnya kamu berpuasa, iaitu hari 15 Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban tu kita hari apa? Kalau kena tarikh kita ni hari Ahad ni lah, esok lah kan. Esok 14 Sya'ban. Malamnya dah mula 15 Sya'ban. Dan hari Isnin tu adalah tarikh 15 Sya'ban, disunatkan, dianjurkan sangat untuk kita berpuasa. Fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha, Allah akan turun pada malam tersebut, li ghurubi syams, bermula daripada tenggelam matahari maghrib, turun ke langit dunia, fayaqulu ala min mustaghfirin, maka Allah menyeru, mana orang yang nak minta ampun. Fa'aghfirulah, aku nak beri keampunan pada dia. Mana orang yang minta rezeki, aku nak bagi rezeki padanya. Mana orang yang minta diselamatkan daripada bencana, penyakit dan sebagainya, aku nak bagi, aku nak tunaikan.
Begitulah seruan Allah duk cari mana orang minta ampun, mana orang nak minta rezeki, mana orang nak minta doa ni doa tu, sampai tatlu' asyam, sampai yatla' al-fajr, sehingga naik fajar, iaitu azan subuh. Hadis ni dalam kitab Ibnu Majah, riwayat daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan begitu juga riwayat Abdul Razzaq dan banyak lagi riwayat yang lain. Banyak lagi hadis kalau kita nak baca tentang kelebihan yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Sebab tu ulama kita menganjurkan supaya buat lebih pada malam lain. Mungkin malam lain kalau baca Yasin, nak baca Quran tu mungkin sikit-sikit. Kalau Yasin pun sekali je, tapi untuk malam ni kita buat 3 kali, bagi lebih pada hari yang lain. Bagi tumpuan lebih pada hari yang lain. Jadi memanglah Yasin 3 kali itu memang tak ada syariat di zaman Nabi, tapi ulama kita yang menciptakan supaya kita bertawassul, berdoa setelah Yasin. Kan kita ada hajat apa, kita kumpul membaca Yasin, nak pergi Mekah membaca Yasin, anak nak masuk Faisal dan sebagainya. Jadi bertawassul dengan amal saleh. Kita bertawassul dengan baca Yasin. Kerana Yasin, kenapa pilih Yasin? Kerana Yasin ada hadis Nabi sebut, siapa yang ada hajat kumpul, siapa yang ada hajat dia baca Yasin dan minta hajatnya, Allah akan tunaikan hajat. Ada hadis. Jadi ada kelebihan tersendiri dalam Yasin ni, disebut sebagai hati Quran. Maka kita pun bacalah Yasin, kumpul baca Yasin. Nak buat 3 kali, 10 kali ke 100 kali, itu pulang kat tuan-tuan. Nak buat sekali je Ustaz, 3 penat, tak apalah. Habis tu, tapi janganlah masa tu sikit sangat. Kalau sekali, tambahlah dengan yang lain, bagi panjang sikit kita punya masa untuk beribadah, kerana kemuliaan malam tersebut. Kan? Itulah beberapa hadis yang saya tak sempat baca semua. Ada kitab daripada ulama dulu, Imam Al-Ghumari, dia menyenaraikan beberapa hadis tentang, antaranya Nabi bila malam nisfu Sya'ban, Nabi pergi ziarah ke kuburan Baqi' dan Nabi berdoa, bagi salam ke orang tengah malam. Aisyah jaga tengah malam, tengok Nabi tak ada, dia rasa cemburu, takut Nabi dia pergi rumah isteri lain kot. Tengok tak ada, dia pun keluarlah, siap pakai keluar cari nak pergi rumah lain yang berdekatan. Tengok Nabi di depan kuburan Baqi', tengah bagi salam ke kuburan Baqi', assalamualaikum ya ahlal diyar ya ahlal Baqi' al-Gharqad dan sebagainya. Nabi doa angkat tangan tinggi. Aisyah senyap-senyap masuk baliklah rumah. Jadi dia ingat nak pergi gertaklah rumah-rumah isteri yang lain dan sebagainya. Itu ada hadisnya. Okey, yang terakhir dalam masa yang singkat ni saya nak sebut tentang peristiwa yang berlaku di bulan Sya'ban, iaitu tahwilul qiblah, perubahan kiblat. Nabi SAW hijrah sampai ke Madinah bulan Rabi'ul Awal. Kita tak nak ceritalah hal kenapa kita sambut bulan hijrah tu bulan Muharram, sedangkan Nabi berhijrah dalam catatan tarikh sejarah adalah bulan Rabi'ul Awal. 12 Rabi'ul Awal Nabi masuk ke Madinah. Dikatakan, sebagian yang mengatakan 8 Rabi'ul Awal. Jadi daripada Rabi'ul Awal selama 17 bulan Nabi sembahyang ke arah Baitul Maqdis, Palestin. Sebenarnya di Mekah lagi Nabi dah sembahyang ke Palestin, tapi kerana Nabi sembahyang di satu sudut, tuan-tuan tahu di mana Nabi sembahyang? Di depan Kaabah tu. Kan Kaabah ada 4 segi tu kan. Di sudut mana? Nabi sembahyang di kawasan yang sebelah kanannya adalah Hajarul Aswad, yang sebelah kiri adalah Rukun Yamani. Tuan-tuan perasan tak? Yang pernah pergi umrah haji tahulah. Nabi sembahyang di tengah-tengah tu. Kan? Pintu duduk belah kanan ni. Betul Hajarul Aswad. Dinding. Di situ tempat Nabi sembahyang. Kenapa di situ? Kerana di situ depan Nabi adalah 2 kiblat. Kaabah duduk depan dan sana terus adalah Baitul Maqdis. Sebenarnya Nabi kena sembahyang ke Baitul Maqdis, tapi tak nampak lah sebab depan ni Kaabah. Tapi bila pergi Madinah, Kaabah dah jadi belakang, Baitul Maqdis depan. Maka orang Yahudi dah mulai ngejek, Muhammad ni kutu agama kami gini-gini, dia pun sembahyang ikut kiblat kami juga. Tak lama lagi dia ikut agama kami itu. Nabi tak senang, sentiasa angkat tangan, ya Allah tolonglah ubahkan kiblat aku ke Kaabah, iaitu kiblat Nabi bapakku Nabi Ibrahim. Doa selama 17 bulan daripada Rabi'ul Awal sehinggalah Rabi'ul Awal depan tu dah jadi 12 bulan. Tambah lagi Rabi'ul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban. Tambah lagi 5 bulan, semua 17 bulan. Baru turun ayat tentang perubahan kiblat pada tahun pada 2 hijrah lah, setelah Nabi berhijrah. Dan juga turunnya ayat bermula puasa adalah bulan Sya'ban.
tentang fardu puasa bulan Ramadan tahun 2 Hijrah. Dan pada pada bulan Sya'ban juga berlaku peperangan sejarah besar, iaitu peperangan Bani Mustalik. Perang dengan orang Yahudi Bani Mustalik. Ringkaskan cerita, Bani Mustalik ini adalah perkampungan orang Yahudi yang berada pertengahan, lebih kurang pertengahan di antara Madinah dengan Mekah. Lebih kurang 100 km lebih. Dekat-dekat 200 jugalah. Daripada Madinah. Sehingga Nabi dengar Bani Mustalik nak berpakat. Antara pakatan dia orang ni bukan sekadar dengan kufar Quraisy Mekah, mereka juga berpakat dengan orang Madinah, orang munafik. Mereka nak serang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi terus dengar, hantar seorang wakil iaitu Abu Buraidah Al-Aslami, suruh pergi risik tengok betul tak dia orang ni siapkan tentera. Dapat maklumat pada Nabi, Nabi siapkan sahabat-sahabat tentera serang pergi Bani Mustalik dengan begitu cepat sehingga akhirnya peperangan tak berlaku besar-besaran kerana Bani Mustalik surrender. Mereka diketuai oleh Al-Haris bin Abi Dirar, orang Yahudi. Sehingga dia serah diri, surrender, keluar daripada Madinah kerana mereka ni menyalahi perjanjian piagam Madinah. Sepatutnya piagam Madinah, orang Yahudi sekitar Madinah ni kena bantu orang Madinah. Tapi mereka nak serang, berarti mereka menyalahi perjanjian, halau keluar, Nabi halau keluar. Dan rampasan yang banyak Nabi ambil, dan antaranya wanita-wanita dijadi tawanan, Nabi tak bagi bunuh, suruh jadi tawanan. Maka salah seorang wanita tawanan adalah Juwairiyah, yang sebagian ulama mengatakan namanya Barrah, nama asal dia dalam Yahudi, dia orang Yahudi. Juwairiyah anak kepada Al-Harith yang ketua tadi ni. Akhirnya Nabi merdekakan dia. Bila dia minta dimerdekakan, Nabi buat bayaran tebusan, merdekakan, dan Nabi jadikan dia, Nabi kahwin dengan dia, Sayyidatina Juwairiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nabi kahwin dengan dia. Dan sehingga Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha mulanya cemburu. Pasal Juwairiyah ni dikatakan wanita yang cantik. Tapi akhirnya Sayyidina Aisyah kata, memang Juwairiyah ni seorang wanita yang sangat berkat, sangat hebat, ada keberkatannya. Sebab apa? Bila Nabi kahwin dengan dia aja, tawanan daripada Bani Mustalik ni ratusan orang ditawan. Kanak-kanak, orang dewasa, lelaki dan sebagainya, ada perempuan. Dengan kerana kahwin je, orang ni semua, oh, kalau begitu kami pun nak merdekakan. Akhirnya semuanya dimerdekakan, dibebaskan. Semua tawanan tadi, lebih pada 100 orang dimerdekakan kerana perkahwinan Nabi dengan Juwairiyah. Sehingga Juwairiyah digelar sebagai wanita yang penuh dengan keberkatan. Kerana perbuatan tindakan dia menerima Nabi SAW sebagai suami, maka yang lain pun juga selamat. Dan daripada tersebutlah berlakunya rentetan daripada Bani Mustalik tadi, perang dengan Bani Mustalik. Rentetan tersebut berlaku apa dia? Hadithul Ifki. Dan yang sehingga turunnya surah An-Nur, cerita tentang fitnah kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dengan difitnah oleh orang munafik, diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Bila dia ni sebenarnya sponsor Bani Mustalik, nak pakat ni. Tapi bila tengok-tengok Nabi pergi dan Bani Mustalik surrender, dia jadi takutlah. Maka dikatakan peperangan Bani Mustalik juga peperangan pendedahan Allah terhadap orang-orang munafik. Orang munafik sama ni kononnya sokong Nabi. Tapi bila Bani Mustalik surrender, baru dia orang tahu rupanya puak ni lah, ni kepala-kepala yang sponsor, yang bantu, yang mengkhianati Rasulullah SAW. Tapi bila Abdullah bin Ubay bin Salul, dia ada anak namanya Abdullah juga. Anak pun Abdullah, bapa pun Abdullah. Tapi si anak ni orang yang beriman, bukan macam bapa dia munafik. Orang beriman pada Nabi. Bila dia dengar ayah dia punya perangai macam tu daripada Nabi SAW, dia minta izin ya Rasulullah, izinkan aku lari balik cepat-cepat ke Madinah supaya aku boleh bunuh ayah aku. Nabi tak bagi. Nabi kata jangan, biar kami yang bertindak. Dan Nabi tak izinkan supaya bunuh orang munafik. Kenapa tak boleh bunuh orang munafik? Kerana bila Nabi bertindak bunuh orang munafik, sudah pasti sahabat orang luar Islam nampak Muhammad ni bunuh orang Islam sendiri, sebab orang luar mana tahu munafik tak munafik, kan? Sebab tu Nabi tak suruh bunuh, supaya pulaukan gitu je. Akhirnya tu ringkasan cerita turunnya surah An-Nur, panjang tentang fitnah Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia sebar fitnah, dia sebar WhatsApp, sebar Facebook zaman kita lah.
kan. Bila tengok Aisyah naik kuda unta, di bawahnya lelaki lain bukan Nabi yang bawa. Dia tak ikut rombongan Nabi kerana tertinggal dalam perkemahan tersebut. Yang bawa adalah Safwan bin Mu'attal, sehingga dia sebut, ni mesti ada kes ni, mesti ada benda ni, hubungan larangan ni dan sebagainya. Sebar fitnah, sehingga turunlah surah An-Nur membersihkan perbuatan fitnah tersebut, membersihkan Sayyidina Aisyah daripada fitnah tersebut. Dan juga dikatakan di bulan Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban turunnya ayat tentang salawat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, menandakan bahawa bulan Sya'ban sangat dianjurkan untuk kita perbanyakkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana ayat istimewa ni. Allah kata, Allah dan para malaikat bersalawat, wahai orang beriman, jom bersalawat sekali. Bahasa kita, jom bersalawat bersama. Dan salawat, tuan-tuan, kita nak sebutnya bahawa amalan kita, semua amalan, sembahyang, puasa, zakat, haji, mungkin Allah terima, mungkin Allah reject, tolak, tak terima. Tengok ikhlas tak ikhlas, kan? Mungkin tak terima. Tahta sembahyang kita puluh tahun tak diterima oleh Allah pun. Jangan kita mendabik dada, aku dah sembahyang banyak dan sebagainya. Belum tahu keputusannya. Kecuali satu amal ibadah yang pasti Allah terima dan takkan reject. Itu hadis Nabi SAW, kullu amali ummati baina maqbul wa mardudah. Semua amalanku di antara terima tak terima, kecuali salawat kepada aku pasti terima dan takkan tolak. Kenapa? Kenapa demikian? Kerana salawat ni adalah amalan Allah. Allah yang beramal. Kita salawat, tuan-tuan, bukan kita salawat direct pada Nabi. Bukan kita, aku bersalawat pada Nabi. Tak, kita sebut apa? Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salammu pada Nabi. Ya Allah, sampaikanlah salawat salammu pada Nabi. Kita minta Allah tolong sampaikan. Allah yang sampaikan, takkan Allah nak reject. Allah takkan tolak. Itu yang Nabi sebut, kecuali salawat pada aku pasti Allah terima dan takkan ditolak oleh Allah Ta'ala. Itulah antara peristiwa. Dan dikatakan lahirnya Sayyidina Husain bin Ali, cucunda kesayangan Nabi SAW, juga bulan Sya'ban, 3 Sya'ban 4 Hijrah. Dan juga lahirnya sahabat yang pertama dilahirkan di Madinah. Orang Mekah yang pertama lahir di Madinah adalah Sayyidina Abdullah bin Zubair. Bapaknya Zubair bin Awam, kena talian keluarga dengan Khadijah, dan maknya Asma binti Abu Bakar, kakak Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Abdullah bin Zubair dilahirkan di bulan Sya'ban, dan panjanglah ceritanya. Ala kulli hal, begitulah antara ringkasan kita di bulan Sya'ban. Ringkasannya adalah kita tingkatkan amal puasa kita, dan juga salawat kita. Dan seperti doa imam kita tadi, Allah barik lana fi Sya'ban, balighna Ramadan, ya Allah berkatilah kami di bulan Sya'ban supaya dia jadi bekalan untuk kami sampai di bulan Ramadan. Sampaikanlah. Itu tanda kita mengagung, nak sangat ni Sya'ban kita, bulan Ramadan kita nak sangat. Mengagungkan bulan Ramadan adalah tanda keimanan, seperti kita sebut tadi, gembira dengan amal ibadah. Kita nak. Sedangkan orang yang tak suka ibadah ni, Allah, nak habis dah, nak kena puasa lah pula, tak boleh makan siang, kan? Dia tak minat. Kita yang suka, kita nak Ramadan. Minta daripada Rejab lagi, dah minta Sya'ban, dah minta masuk Ramadan. Tanda iman tu tebal dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kekalkan iman kita sehingga akhir hayat kita, insya-Allah, dan kita akan bertemu dengan Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh meraihkan amal ibadah kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum, innakum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan